Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Rosnani binti Anggong, wakil daripada kumpulan JTU Digital. Kali ini saya akan tunjukkan dashboard guna tanah negeri Sabah yang telah dibangunkan dengan menggunakan platform Google Data Studio dan data terbuka sektor awam mampu. Kumpulan JTU Digital diketuai oleh Puan Priscilla Lojikip dan dianggotai oleh 4 orang ahli iaitu Puan Celestine Fung, Puan Zovita M. Kastum, Encik Liao Engkau dan saya sendiri. Kami adalah wakil daripada Jabatan Tanah dan Ukur. Manakala fasilitator bagi kumpulan JTU Digital adalah Encik Awang Aziha bin Awang Tengah daripada Universiti Malaysia Sabah. Di kesempatan ini, saya mengambil peluang untuk merakamkan penghargaan kepada pengarah tanah dan ukur Surveyor Bernard Liu Xiaomin kerana sentiasa menyokong JTU Digital dalam proses penyiapan projek kali ini. Ini merupakan paparan utama dashboard guna tanah negeri Sabah. Dashboard guna tanah negeri Sabah dibangunkan bagi tujuan paparan maklumat secara visualization untuk analisa kegunaan tanah di negeri Sabah agar dapat membantu kerajaan membuat perancangan serta pembangunan ekonomi seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Dashboard ini mempunyai 8 kategori utama informasi berkaitan guna tanah di negeri Sabah. Agensi kerajaan dan orang awam boleh mengakses dashboard ini pada bila-bila masa. Pengguna juga boleh memilih paparan maklumat yang dikehendaki dengan menekan mana-mana pautan yang terdapat di halaman utama dashboard ini. Contohnya, jika klik pada tanaman industri, dashboard berkaitan tanaman industri akan dipaparkan. Seterusnya, ini merupakan kategori pertama iaitu pemberi milikan tanah pertanian. Sumber data yang digunakan adalah daripada Jabatan Tanah dan Ukur, manakala dataset yang terlibat adalah keluasan tanah yang telah diberi milik mengikut daerah bagi tahun 2005, 2010, 2015 dan keluasan tanah yang telah diberi milik mengikut jenis tanaman bagi tahun 2005, 2010 dan 2015. Data pie ini menunjukkan daerah kinabatangan merupakan daerah yang mempunyai keluasan tanaman yang terbesar di negeri Sabah, iaitu sebanyak 357,315.15 hektar daripada keseluruhan luas kawasan pertanian negeri Sabah. Data pie ini menunjukkan daerah kinabatangan merupakan daerah yang mempunyai keluasan tanaman yang terbesar iaitu sebanyak 19.4% daripada seluruh kawasan tanaman pertanian di negeri Sabah. Manakala Google Maps pula menunjukkan poin lokasi daerah yang mempunyai tanaman terbesar di negeri Sabah. Semakin besar bulatan yang ditujukan, semakin luas kawasan tanaman yang telah diberi milik di daerah tersebut. Manakala jadual ini menunjukkan keluasan sawit dan tanaman kontan bagi setiap daerah. Selain itu, bacat ini pula menunjukkan keluasan lain-lain tanaman bagi setiap daerah di negeri Sabah. Adalah analisa kegunaan tanah. Analisa keluasan pemberi milikan tanah berbanding dengan keluasan tanah yang telah diusahakan mengikut jenis tanaman. Jadual ini menunjukkan luas tanah bergeran daripada sumber dataset Jabatan Tanah dan Ukur dan luas tanah diusahakan daripada sumber dataset Jabatan Pertanian Sabah. Melalui analisa ini, jelaslah dapat dilihat bahawa hampir kesemua daerah yang diusahakan untuk tanaman kelapa sawit mempunyai keluasan yang jauh lebih besar dari jumlah kawasan yang diluluskan syarat pemberi milikan untuk tujuan penanaman kelapa sawit. Keluasan yang ditanam kelapa sawit ialah sebanyak 1,705,794.2 hektar, manakala keluasan yang diberi milik bagi kelapa sawit adalah sebanyak 518,863.81 hektar. Contohnya, daerah kinabatangan
adalah daerah yang paling luas diusahakan untuk tanaman kelapa sawit. Kawasan yang diusahakan adalah melebihi 225.457.5 hektar berbanding keluasan kawasan tanah yang telah diluluskan untuk tanaman kelapa sawit. Ini bermakna seluas 225.457.5 hektar kawasan tanah yang telah diberi milik untuk tujuan jenis tanaman lain telah ditanami dengan kelapa sawit. Dengan itu, syarat dalam geran tanah perlu ditukar dalam erti kata lain, aktiviti tersebut telah melanggar syarat pembermilikan tanah. Keadaan yang sama berlaku di daerah Beluran, Lahad Datu, Sandakan dan Tongot. Keluasan yang diusahakan untuk tanaman lain pula adalah jauh lebih rendah dari kawasan yang telah diberi milik untuk syarat-syarat tanaman tertentu. Contohnya di Kinabatangan, kawasan yang diluluskan pemberi milikan untuk syarat melebihi 43.169.73 hektar daripada kawasan yang telah diluluskan. Terdapat kemungkinan kawasan tersebut telah ditanami dengan kelapa sawit berdasarkan keluasan kawasan yang ditanami dengan kelapa sawit di daerah Kinabatangan yang jauh melebihi keluasan yang telah diberi milik untuk tujuan tersebut. Terdapat ketidakseimbangan yang jelas dalam taburan pemberi milikan berbanding dengan kawasan yang telah diusahakan. Seterusnya adalah analisa keluasan kawasan pertanian dan kawasan titik panas kebakaran. Sumber data bagi dataset ini adalah Jabatan Pertanian Sabah dan Ministry of Science, Technology and Innovation MOSTI. Berdasarkan data yang tersedia, sukar untuk dikenal pasti secara tepat kawasan pertanian yang terdedah dengan titik panas kerana data kawasan pertanian tidak diperincikan hingga ke peringkat kampung seperti data titik panas. Walau bagaimanapun, boleh disimpulkan bahawa setiap daerah utama yang menjalankan aktiviti pertanian mempunyai kawasan titik panas seperti daerah Kudat, Pitas, Beluran, Ranau, Keningau, Tenem, dan Beaufort. Aktiviti pertanian di kampung-kampung yang berada dalam lingkungan titik panas perlu diberikan kemudahan sumber yang air yang mencukupi untuk kegunaan sekiranya berlaku kebakaran. Seterusnya ialah tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Hasil analisa mendapati bahawa maklumat dalam carta penting untuk kerajaan merancang serta mengkaji bekalan buah-buahan serta sayur-sayuran sama ada mencukupi untuk keperluan tempatan serta ekspor ke luar negeri atau negara. Keluasan penanaman durian meliputi kawasan yang terbesar antara jenis buah lain iaitu 26% daripada kawasan penanaman buah-buahan seluruh Sabah. Keluasan penanaman kobis bulat pula meliputi kawasan yang terbesar. Seterusnya adalah tanaman rempah. Berdasarkan dashboard ini, pada tahun 2015, jumlah keluasan tanah yang telah ditanam dengan tanaman rempah adalah sebanyak 498.8 hektar, manakala jumlah luas yang berhasil hanya 447.8 hektar. Dengan jumlah hasil ternakan ayam daging dan ayam telur mencatat nilai hasil pengeluaran tertinggi berbanding dengan ternakan yang lain. Manakala untuk hasil pengeluaran rumpai laut, hasil tertinggi adalah di Semporna yang merupakan bandar pesisir pantai yang sangat sesuai untuk industri pengeluaran rumpai laut. Carta jumlah penduduk juga ditunjukkan untuk membolehkan perbandingan jumlah penduduk dengan bekalan hasil daging dan akuakultur. Yang ditunjukkan membantu kerajaan menganggarkan keperluan bekalan makanan berdasarkan jumlah penduduk berbanding dengan jumlah pengeluaran.